Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Hari ini negara kita melihat pengukuhan ringgit berbanding USD apabila hari ini ditutup pada harga RM4.71 dan terendah pada hari ini RM4.68 tadi. Dalam tempoh ini ada satu tempoh di RM4.68 USD berbanding Malaysia ringgit. Kenapa ini berlaku seperti mana jangkaan saya semalam bahawa hari ini adalah pengumuman bagi OPR dan Bank Negara Malaysia telah mengumumkan bahawa overnight policy rate atau OPR itu kekal pada kadar 3% kali kelima berturut-turut. Okey, kali kelima berturut-turut. Pengumuman mengatakan bahawa OPR itu telah dikekalkan. Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia membuat keputusan mengekalkan dasar semalaman pada 3% sejajar unjuran pasaran. Keputusan mengekalkan kadar penanda aras bagi kadar pinjam dan deposit negara itu diputuskan pada mesyuarat kedua MPC bagi tahun ini yang diadakan pada 6 dan 7 Mac. BNM berkata pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetary terus menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa berhubung prospek inflasi dan pertumbuhan. MPC tetap berwaspada terhadap perkembangan semasa bagi memaklumkan peningkatan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Dan sebagaimana saya alright. Sebagaimana yang saya sebut semalam bahawa apa orang kata BNM sebenarnya jangkaan juga bukan saya yang tahu tapi jangkaan mengatakan bahawa BNM akan mengekalkan OPR ataupun dasar semalaman kepada 3% dan hari ini kita melihat bahawa dasar itu dikekalkan kepada 3%. Baik. Yang tu saya tak rasa terkejut sangat tetapi yang menariknya tuan-tuan bila kita bercakap soal ekonomi, jom kita cerita bab ekonomi sikit boleh kita cerita bab ekonomi sikit. Now, okey, satu yang kalau kita belajar ekonomi secara basic kita akan faham bahawa inflasi dan unemployment rate ni dia ada inverse relation. Biasanya bila inflasi menurun, bila inflasi meningkat, unemployment rate akan menurun. Kerana apa? Semakin harga barang mahal, semakin inflasi itu meningkat dan mahal, maka banyak syarikat tidak akan mampu untuk hire pekerja, maka ramai pekerja akan dibuang. That is why dia ada inverse relation. Biasanya inflasi meningkat, unemployment rate akan menurun. Maksudnya ramai orang tidak akan bekerja. Dan terbukti, kalau kita lihat pada zaman PKP hari itu, pada tahun 2020, Perikatan Nasional Memerintah, pada waktu itu kita akan dapat lihat bahawa kadar inflasi yang tinggi, lebih kurang hampir 4% ke 5% pada waktu itu, dan kita tengok kadar unemployment yang juga meningkat. Maksudnya jumlah orang yang tidak bekerja itu juga akan semakin meningkat. Kita kata unemployment rate tu akan meningkat. Namun ada tak keadaan berlaku di mana inflasi kita menurun? Sepatutnya
daripada bila inflasi menurun ni, unemployment rate kita ataupun kadar orang tidak bekerja itu akan semakin berkurangan, kita kata kan. Maksudnya unemployment rate tu akan meningkat, unemployment rate kita menurun dan inflasi kita menurun. So dalam keadaan itu ada ke tidak? Now, kalau itu berlaku, itu menjadi satu indikator bahawa ekonomi kita sangat baik. Kan? Itu menjadi indikator bahawa ekonomi kita sangat baik. Pada kebiasaannya, kalau inflasi meningkat, maka unemployment rate juga akan meningkat. Kan? Maksudnya jumlah orang yang tidak bekerja juga akan meningkat. So maksudnya employment rate tu menurun. Itu maksud dia. So bila inflasi meningkat, employment rate akan menurun atau unemployment rate akan meningkat. So biasanya dia akan ada correlation macam tu. Tetapi di Malaysia, apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita lihat dari segi inflation rate dan unemployment rate, kedua-duanya pada kadar yang rendah, 1.5 dan 3.3. So di dalam ekonomi, walaupun perkara ini taklah kata jarang, tetapi apabila ia berlaku, itu adalah salah satu indikator yang akan dilihat oleh ekonomis untuk menunjukkan bahawa keadaan ekonomi sekarang ini berada dalam situasi yang sangat baik. Now, kenapa saya cakap benda ni? Kenapa saya buat benda ni? Bank Negara Malaysia dia tak reveal kenapa dia nak kekalkan OPR. Dia orang tak cerita kenapa dia orang nak kekalkan OPR. Kadar OPR itu tidak diceritakan kenapa dikekalkan. Tetapi saya berpendapat, sebab kalau dia nak cerita pun bukan untuk orang macam kita, orang ramai nak faham apa sebenarnya rasional ataupun apa parameter dan juga faktor yang digunakan untuk mereka nak membuat keputusan demikian. Tetapi saya nampak berkemungkinan di samping perkara yang saya sebut tadi dan juga indikator-indikator yang lain, di situ sebenarnya kenapa BNM nak kekalkan kadar OPR. Now, adakah kadar OPR ni akan meningkat suatu hari nanti? Pada pendapat saya, ya, dia akan meningkat. Dia akan meningkat, tetapi bukan kadarnya sekarang. Dan sebagaimana saya sebut dan juga yang disebut oleh pakar dan juga oleh US, pada bulan Jun ini ke atas Jun Julai ini, pada bulan musim panas ini, Amerika Syarikat dikatakan akan menurunkan kadar interest mereka, kan? Kadar interest mereka. Dan sekiranya penurunan interest tersebut berlaku, saya jangka, ini jangkaan saya, berkemungkinan OPR kita akan dinaikkan untuk attract pelabur datang ke negara kita. Ini pendapat saya. Dan saya bukan pakar ekonomi nak mengatakan sebaliknya. Tetapi it's logical enough kalau kita nampak bahawa itu berkemungkinan berlaku. So kadar inflasi ni berapa yang bagus? Sebenarnya kalau berdasarkan kepada ekonomi, kadar yang bagus adalah in between 1.5 to 2. 2% is actually sangat cantik. Tetapi kalau dia berkisar 2.5 to 1.5 itu adalah kadar yang menarik, yang cantik. Even kalau dia negatif sekalipun, jangan terlalu lama. Negatif pun sebenarnya in the long run tak bagus. One month ataupun satu tempoh yang singkat, yang pendek tak apa. Tapi kalau dia dalam kadar yang lama pun sebenarnya tak bagus untuk ekonomi. Kan? Tak bagus juga untuk ekonomi, menunjukkan ekonomi tidak berkembang. So dia kena dalam kadar yang perlahan. Kenapa? Secara umumnya sebab kita kena faham, kalau kadar inflasi itu dalam sekitar 1.5 ke 2%, kita kena faham macam ni. Ada orang kata, kenapa kita tak turunkan je inflasi, deflation, supaya harga barang turun? Tuan-tuan tak nak harga barang turun jadi deflation. Kita tak nak deflation, tuan-tuan. Once kita deflation, ekonomi kita tidak berkembang, ramai orang akan kena buang kerja. Now, too low, too high is bad. Inflation too low, ekonomi tidak berkembang. Too high, berkembang terlalu cepat. Maksudnya permintaan lebih tinggi daripada demand lebih tinggi daripada supply. Rakyat kita tak boleh cope. Sebenarnya yang kita nak, kita kena minta ataupun kena usaha untuk inflate, kembangkan gaji kita. That's why kalau kita tengok, biasanya kadar perkembangan gaji setahun di sekitar 2% ke atas. And that's why kenapa inflasi 2% itu just nice. So that kadar gaji kita 3% macam tu, kalau kita tengok 3%, so kita boleh cope dengan kenaikan harga barang tahunan. So bila gaji tak berkembang, jumlah gaji tak berkembang, tidak ada pertambahan pada kadar gaji, tetapi inflasi 4-5%, yang itu yang kita akan menghadapi masalah. Nah, balik kepada cerita mata wang kita tadi, kita tengok daripada sini dia mula mengukuh. So bila sebut ni 4.8 semuanya, kenapa kita ada intervention? This is what we mean. Kenapa kita kata bila kita tengok secara fundamentalnya ekonomi kita mengukuh, kita tahu secara teorinya bahawa ringgit kita akan naturally mengukuh. Ringgit kita akan naturally mengukuh. Sebab apa kita kata?
benda yang berlaku apa orang kata ringgit itu RM4.80 bukan disebabkan oleh masalah internal. Itu adalah masalah eksternal dan kita tak boleh intervene. So bila sekarang ini dalam keadaan US pun dah mula hari ini dah pergi kepada Kongres untuk bentang kepada Kongres naik ekonomi, sama ada mereka nak turunkan atau tidak. Dalam pembentangan tersebut dikatakan mereka nak mengekalkan sementara waktu, sementara menunggu satu tempoh untuk mereka nak turunkan interest rate, tetapi itu sendiri sudah menimbulkan keresahan di kalangan pelabur. So that's why it is important untuk kita faham apa orang kata inflation rate ini. Okay.